Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin menegaskan sekali lagi bahawa kerajaan negeri serius dalam melakukan transformasi di kawasan luar bandar. Bagi mencapai hasrat tersebut, bajet yang besar telah disediakan untuk melaksanakan pelbagai program dan projek di kawasan luar bandar, terutamanya kemudahan infrastruktur. Menurut Tan Sri Adnan, usaha untuk mentransformasikan kawasan luar bandar akan diteruskan di bahagian pertama daripada peruntukan sejumlah RM244.6 juta telah dikeluarkan untuk melaksanakan 1,032 projek dan banyak lagi perancangan yang akan dilaksanakan. Sementara itu, beliau menambah tambahan sebanyak RM500 juta seperti yang dipohon oleh kerajaan negeri adalah untuk digunakan melaksanakan projek-projek luar bandar, antaranya Jambatan Long Lama, Jambatan Bako dan Jambatan Limbang. Sementara itu, Ketua Menteri percaya pembinaan projek lebuh raya Pen Borneo akan memberi impak yang lebih besar ke atas sosioekonomi di negeri ini. Projek itu juga dijangka menjadi pemangkin untuk mempercepatkan pertumbuhan dan pembangunan di negeri ini berikutan, ianya meliputi keseluruhan kawasan di Sarawak khasnya kawasan luar bandar. Ianya juga akan mengukuhkan rangkaian pengangkutan dan sistem logistik di negeri ini. Menurut Tan Sri Adnan, rakyat Sarawak harus bersyukur kerana projek lebuh raya itu tidak akan mengenakan apa-apa tol kepada pengguna jalan raya dan akan siap dalam tempoh 8 tahun. Beliau berkata demikian dalam ucapan pergulungan di Dewan Undangan Negeri di Kuching. Sebanyak RM6.77 bilion telah diperuntukkan untuk tempoh tahun 2010 sehingga 2014 bagi meningkatkan liputan kemudahan asas di luar bandar di Sarawak. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM6.72 bilion telah dibelanjakan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu berkata sebanyak RM2.18 bilion digunakan untuk projek jalan luar bandar JALB dan projek jalan perhubungan desa, RM2.02 bilion untuk projek bekalan elektrik luar bandar BELB, manakala projek bekalan air luar bandar BALB RM1.99 bilion. Bagi program bantuan rumah PBR, RM524.04 juta diperuntukkan, manakala program Desa Lestari RM7.98 juta. Katanya usaha ini akan diteruskan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11 untuk memperhebatkan lagi pembangunan infrastruktur asas secara menyeluruh. Tan Sri Jabu berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya pada hari terakhir persidangan Dewan Undangan Negeri ke-17 di Kuching. Sementara itu, katanya program transformasi luar bandar RTP yang dilaksanakan bakal memberi manfaat kepada penduduk luar bandar dari segi pelaburan, ekonomi dan peluang pekerjaan, terutama generasi muda untuk bekerja di luar bandar. Antaranya, program Rimunan Kasih Negeri Sarawak yang pertama telah diluluskan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Sundar Lawas dengan penyediaan 100 unit rumah peserta yang lengkap dengan aktiviti pertanian. Kerja-kerja pembinaan telah dimulakan pada 7 Mac lepas dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Sementara itu, RTC Sibu Timiri yang telah siap sepenuhnya pada 14 Oktober 2014 dan mula beroperasi pada 2 Januari lepas. Keluaran dalam negeri kasar KDNK Sarawak dijangka berkembang secara sederhana pada 4% tahun ini dengan dipacu oleh sektor perkhidmatan dan pembinaan. Unjuran itu berdasarkan ketidaktentuan global dan harga komoditi yang lebih rendah. Menteri Kewangan kedua Sarawak, Datuk Sri Wong Sun Kuh berkata, walau bagaimanapun sektor perkhidmatan dijangka berkembang sebanyak 5%, di mana subsektor penginapan dan subsektor restoran dijangka mendapat manfaat daripada program promosi pelancongan yang berterusan. Datuk Sri Wong menyatakan demikian semasa ucapan penggulungan kementeriannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Petrajaya Kuching. Katanya aktiviti perdagangan dijangka terus menyokong pertumbuhan perdagangan borong dan runcit serta subsektor pengangkutan dan penyimpanan. Permintaan baru untuk elektrik dan bekalan air terutama di kawasan koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak SCO dijangka akan menyokong pertumbuhan subsektor utiliti. Sektor pembuatan dianggarkan berkembang sebanyak 4.2% sepadan dengan trend pertumbuhan dalam penggunaan swasta dan industri berkaitan pembinaan. Bagaimanapun, harga minyak yang lebih rendah dijangka memberi kesan kepada pengeluaran produk petroleum yang berkaitan di mana boleh menjejaskan pertumbuhan sektor pembuatan.
Sementara itu, sektor pembinaan pula dianggarkan berkembang sebanyak 5%, berikutan lebih banyak projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-10 berada di fasa terakhir pelaksanaan. Manakala sektor pertanian dijangka berkembang pada kadar 2%, berikutan harga komoditi dijangka kekal rendah. Tema sambutan Hari Pekerja 2015 peringkat kebangsaan 1 Mei ini, pekerja sihat, produktiviti meningkat, akan dijadikan sebagai aku janji penjawat awam. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Misnu Haji Taha berkata, dengan menjadikan tema sambutan pekerja sihat produktiviti meningkat sebagai aku janji, ia mampu meningkatkan produktiviti penjawat awam ke arah menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Jelasnya, penjawat awam perlu komited terhadap tanggungjawab yang diberikan bagi mencapai hasrat kerajaan itu. Ia juga penting bagi memastikan peranan penjawat awam dapat direalisasikan dengan jayanya. Datuk Misnu berkata demikian pada majlis perasmian kepimpinan Perdana Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX di Institut Perguruan Batu Lintang Kuching. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka merasmikan sambutan Hari Pekerja tersebut pada 1 Mei ini di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Seramai 300,000 penjawat awam menerima gaji minimum bermula daripada RM805 sebulan ketika ini, iaitu kadar di bawah garis kemiskinan seperti yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Aziz Muda berkata, QPEX berharap agar kerajaan dapat mempertimbangkan penetapan gaji minimum penjawat awam baharu sebanyak RM1,200 sebulan berbanding sekarang. Kerajaan harus memperkenalkan gaji minimum kepada sektor awam. Dan gaji minimum ini mesti RM1,200. Kita tahu bukan nak pergi kepada negara maju ni bukan kerana gaji semata-mata. Maju dalam konteks-konteks yang lain. Tetapi hari ini pekerja dan juga rakyat secara umumnya terpaksa menanggung kenaikan kos harga barang. Jelasnya, dengan adanya gaji baharu itu akan dapat membantu penjawat awam menanggung kos sara hidup yang semakin meningkat. Dalam pada itu, Datuk Aziz juga berkata terdapat permasalahan berkaitan projek perumahan yang dihadapi oleh lebih 700 penjawat awam yang terpaksa membayar pinjaman perumahan secara bulanan terlebih dahulu tanpa mendapat rumah yang dibeli. Beliau berharap agar kerajaan mengkaji semula dasar pinjaman perumahan yang telah digunapakai sebelum ini. Datuk Aziz berkata demikian pada sidang media di seminar kepimpinan Perdana QPEX di Institut Perguruan Batu Lintang Kuching. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Agnesia di Kota Kinabalu.